Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memperpanjangkan umur kita, sehingga hari ini kita boleh lagi bernafas, boleh lagi hidup, bercakap, melihat, mendengar dan melakukan pelbagai aktiviti harian kita. Dan sesungguhnya hari-hari dalam kehidupan kita adalah umur kita. Bertambahnya hari, maka bertambahlah umur. Dan berlalunya hari, makin kuranglah umur. Makin kuranglah umur. Kerana apa? Kerana kita ni ada kota hari kita panggil. Macam data lah. Bila kita guna 1 gig, kita ni ada kota data kita tu limited. Kita langgan 20 gig, 20 gigabyte. Bila kita guna 5 gig, ada lagi 15. Bila kita guna 10, ada lagi 10. Bila kita dah guna 15, tinggal lagi 5. Begitulah hari-hari kehidupan kita. Cumanya kita tak tahu berapa limit yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dari hari-hari. Ada orang umur dia 45. Bila umur dia 40 tahun, tinggal lagi 5. Ada orang umur dia 50 tahun. Bila umur 43, tinggal lagi 7. Dan ada orang dia tak sedar pun bahawa diri dia boleh jadi tinggal sehari lagi untuk hidup. Diri dia tinggal seminggu lagi untuk hidup. Diri dia tinggal sebulan lagi untuk hidup. Kita sendiri pun tak tahu. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala telah ataupun wajar bagi kita untuk memanfaatkan hari-hari yang berlalu, hari-hari yang datang, memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Walaupun kita tahu dan kita sedar kehidupan kita ni penuh dengan ujian, kelalaian, permainan, hiburan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ni permainan dan juga kelalaian. Banyaklah kitanya. Time ngajar ni, time ngaji kita ni okeylah. Balik rumah macam-macam lah di rumah tu. Tak usah kata balik rumah lah, ni pegang telefon pun dah macam-macam dah. Tetapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla selaku Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Pengampun, Maha Bijaksana, Maha Agung, Maha Perkasa. Allah Azza wa Jalla telah memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Antara anugerah Allah yang paling utama ialah menggandakan pahala. Dan ini berlaku pada setiap hari dan setiap waktu. Kullu amali ibnu Adam, setiap amalan anak Adam Allah gandakan pahala. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan Allah ganda jadi 10 kali ganda. Yang ni berlaku pada setiap amalan kerana pemurahnya Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla dengan rahmat dan kasihnya, amalan sedikit dia jadikan pahala banyak. Sedang dosa hamba dia tidak menghukum dan mengazab, melainkan sebanding setara dengan apa yang dilakukan oleh hambanya.
tidak digandakan dosa, tetapi digandakan pahala. Semua amalan, tak kiralah amalan mana pun, kullu amali ibnu Adam, setiap amalan anak Adam, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, satu kali ganda, satu digandi 10 kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu ashru amthaliha. Dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut, siapa yang datang dengan satu kebaikan digandakan dengan 10 kali ganda. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah tahu kita ni kurang beramal, Allah tahu kita ni lemah, Allah tahu nikmat yang dia bagi kepada kita ni banyak, tetapi amalan kita sedikit. Lalu Allah gandakan pahala sebagai tambahan dari nikmat itu, tambahan dari anugerah yang Allah Ta'ala bagi. Baik, itu kategori yang biasa. Kemudian Allah Ta'ala ni, dia ada lagi kelebihan-kelebihan istimewa, tambahan di atas keistimewaan yang asal tadi. Mana daripada 10 kali ganda tu rupanya paling minima. Ada lagi amalan digandakan lebih daripada 10. Dalam ayat sedekah Allah Ta'ala kata, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan sedekah orang yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah, kamathali habbatin, seperti satu benih. Benih itulah amalan kita. Ambatat sab'a sanabil, daripada benih tu keluarlah 7 cabang. 7 cabang pokok. Fi kulli sumbulatin, setiap cabang tu pula ada mi'atu habbah, 100 buah seperti mana benih tadi. Daripada satu benih keluar 7 dahan, daripada 7 dahan, setiap dahan ada 100 buah. Dan Allah Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah menggandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi sedekah, satu kebaikan, satu sedekah digandakan boleh jadi sampai 700 kali ganda. Ada lagi gandaan yang Allah Ta'ala bagi yang unlimited. Wah, tak tahu siapa berapa gandaan dia. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sama, hadis kursi itu, illa saum, kata Allah, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, puasa itu untukku, kata Allah, dan aku bagi pahala sebanyak yang aku nak. Wa ana, aku yang bagi, tapi berapa tak tahu. Jadi gandaan dia tu infinity, kita tak tahu berapa, cuma banyak lebih daripada biasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana pemurahnya Allah, Allah juga memberikan gandaan pahala pada amalan berkait dengan tempat. Seperti Allah Ta'ala menggandakan pahala apabila kita salat di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjidil Aqsa, atau Masjid Quba. Dan Allah Azza wa Jalla menggandakan pahala salat berjamaah di masjid dengan 27 kali ganda. Semua itu adalah gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelebihan antara yang Allah Ta'ala bagi gandaan adalah gandaan pada masa. Gandaan pada masa. Allah Azza wa Jalla dengan sifat pemurahnya Ar-Rahmanur Rahim memberikan gandaan pahala pada masa, berkait dengan masa. Seperti malam Lailatul Qadar,
malam Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan seperti pahala di hari Ramadan, begitulah juga pahala di hari 10 awal bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah ni salah satu daripada bulan haram. Istimewa dah. Bulan haram ni ada 4. Allah telah memilih dari setahun 12 bulan. Daripada 12 bulan, Allah pilih 4 bulan haram. 4 bulan haram tu bulan apa? 3 bulan berkait dengan haji. 1 bulan duduk tengah-tengah untuk ibadat umrah. Untuk ibadat umrah, iaitulah pertengahan di antara Sya'ban antara Rejab, dia bulan Rejab. Bulan Rejab ni antara bulan Allah, apa tak ingat pula ni, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab. Antara Rejab, antara Jamadil Thani dengan Sya'ban. Antara Jamadil Thani dengan bulan Sya'ban. Tengah-tengah tu ada bulan Rejab. Bulan Rejab tu bulan haram. Jadi ada 4 bulan. 3 berkait dengan haji, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rejab. Ini 4 bulan haram yang Allah Ta'ala pilih. Dari bulan-bulan haram, Allah pilih pula hari-hari istimewa. Yang mana pada hari inilah Allah Azza wa Jalla letak amalan-amalan haji. Amalan-amalan haji. Dan kemuncak kepada amalan haji ini adalah berlaku pada 9 dan 10. 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu wukuf di Arafah, dan 10 hari bulan Zulhijjah, iaitulah hari melontar, hari menyembelih korban, hari tawaf, hari sa'i bagi yang berkesempatan. Jadi daripada bulan haram dipilih pula 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi kelebihan apa yang ada pada 10 ni? Maknanya dia terpilih dari yang terpilih dari yang terpilih. Kelebihan 10 awal Zulhijjah ni ialah amalan atau waktu yang terpilih dari yang terpilih. Apa kelebihan dia? Inilah yang kita nak bincang pada hari ini. Panjang mukaddimah ni. Nah, tapi itulah bukan mukaddimah kita. Cuma nak sebutnya supaya kita sedar betapa besarnya anugerah yang Allah Ta'ala sediakan untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bersama kita satu risalah, iaitulah kelebihan dan amalan 10 awal Zulhijjah yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. InsyaAllah kita berpandukan kepada risalah ini, walaupun ada artikel-artikel yang lain yang banyak, insya-Allah bolehlah guna mana-mana artikel kerana memberi maksud yang sama, agar kita mengimarahkan 10 awal Zulhijjah dengan amal-amal salih. Baik. Kelebihan dan amalan 10 awal bulan Zulhijjah. Pertama, 10 awal Zulhijjah memiliki kelebihan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengannya. Okay? Berdasarkan firman Allah, wal fajri walayalin ashri, demi fajar dan demi 10 dan demi malam yang 10. Wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan malam-malam yang 10. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya hari-hari itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah,
Dan kata Ibnu Katsir, dan ia sahih, inilah pandangan majoriti ulama tafsir salaf dan selain mereka. Baik. Jadi pertama, kelebihan 10 awal Zulhijjah ni tercatat dalam Quran. Kerana dua sebab. Pertama, disebut dalam Quran. Bila sebut dalam Quran, tu pun istimewa dah. Yang kedua, bukan sekadar disebut dalam Quran, tetapi Allah bersumpah dengannya. Dan Allah Azza wa Jalla apabila bersumpah dengan sesuatu, ini menunjukkan betapa agungnya perkara tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana perbuatan sumpah ni tidak berlaku melainkan dengan sesuatu yang agung. Bagi kita makhluk dan hamba ni, kita tidak boleh bersumpah melainkan dengan nama Allah. Okey? Bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, kerana Allah adalah Tuhan yang Maha Agung. Tapi Allah Azza wa Jalla dalam Quran bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, kerana dia Allah, Tuhan. Okay? Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang agung, menunjukkan kebesaran, keagungan, kehebatan, kemuliaan perkara-perkara yang Allah Ta'ala sebutkan. Matahari, bulan, Allah Ta'ala bersumpah. Wal asr, demi masa, Allah Ta'ala bersumpah dengannya. Dan antaranya Allah Ta'ala sebut wal fajri walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Jadi bila Allah bersumpah dengannya, ini menunjukkan kebesaran hari tersebut. Okey. Adapun dalam hadis, kelebihan 10 awal Zulhijjah, dia memiliki kelebihan berbanding hari-hari lain dalam setahun, berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min amalin, nampak kata besar sikit, ma min amalin azka indallahi azza wa jalla wala a'zamu ajra min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Qila walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Maksudnya, tiada satu amalan baik, ma min amalin, dalam riwayat kata ahabbu ilallah, yang Allah lebih suka. Dalam riwayat ni sebut yang lebih suci dan lebih besar pahalanya, min amalin atau min khairin, dari kebaikan yang dilakukan, ya'maluhu fi ashril adha, dari yang dilakukan oleh seseorang berbanding hari 10 hari awal bulan Zulhijjah. Okay? Ma min amalin ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadzal ashr. Daripada 10 hari ni. Sahabat tanya Nabi, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillahi azza wa jalla, maknanya apakah kebaikan beramal 10 awal Zulhijjah ni lebih baik berbanding jihad fi sabilillah, sehingga jihad fi sabilillah tidak boleh dibandingkan dengannya? Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, walal jihadu fi sabilillah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Maknanya amalan 10 awal Zulhijjah ni lebih besar. Kecuali atau melainkan seorang lelaki yang keluar membawa diri dan hartanya berjihad
lalu dia tidak membawa pulang suatu pun suatu pun lagi selepas daripada itu. Maknanya bila dia keluar berjihad dengan nyawa dan harta, dia mati di medan jihad. Yang tu baru pahala dia besar. Kalau jihad boleh balik ni, maknanya besar lagi pahala beramal 10 awal bulan Zulhijjah. Besar sungguh ni, bukan besar main-main ni. Okey? Besar sungguh ni bukan main-main. Okey? Jadi kenapa kita sebut benda ni? Sebabnya hari ni adalah hari terakhir bulan Zulqa'dah. Besok adalah hari 10 awal Zulhijjah. Besok masuk bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah dah besok ni. Jadi kena bagi peringatan supaya kita ni tidak mensia-siakan waktu yang istimewa ini. Baik, poin yang ketiga, amalan fardu pada 10 awal Zulhijjah adalah lebih afdal berbanding amalan fardu pada waktu lain. Demikian pula amalan sunat yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah lebih afdal berbanding amalan sunat yang dilakukan pada bulan lain. Maknanya apa? Semua amalan lah, sebab Nabi sebut semua amalan. Tak kira amalan fardu maupun amalan sunat. Kita jaga semua. 10 awal Zulhijjah ni, kalau boleh solat berjamaah tak tinggal. Bagi orang yang dah biasa solat jemaah, alhamdulillah. Kalau yang biasa solat masing-masing tu, solatlah secara berjamaah. Jaga yang fardu dalam kondisi sebaik-baik kita boleh lakukan. Yang sunat pula pun kita buat sebaik-baik keadaan sunat. Kenapa? Kerana amalan semua digandakan, sama ada yang fardu ataupun yang sunat. Baik. Salat yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah adalah afdal, lebih utama berbanding salat yang ditunaikan dalam bulan lain. Demikian juga puasa, bacaan Al-Quran, berzikir, berdoa, berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturrahim, menunaikan hajat orang yang memerlukan, menziarahi orang sakit, mengiringi jenazah, berbuat baik kepada jiran tetangga, membuat kenduri dan amalan-amalan lain. Maknanya semua bentuk amalan lah. Ni. Jadi kalau kita 10 awal Zulhijjah ni, kita buatlah bahagian diri kita, kita mampu solat, puasa, baca Quran, zikir, bertakbir, nanti kita sebut nanti bab takbir, termasuk dari zikir. Ada kait dengan orang lain. Pertama, ibu bapa kita. Bagi yang mampu, ibu bapa dia, berbuat baiklah kepada ibu bapa. Sekarang ni musim durian, nak belanja buat apa-apa dia, beli musim durian. Apa dia? Jangan beli banyak lah, kesian dia sakit pula. Lepas pula pasal anak ada orang, anak ni hari bagi durian, anak tu bagi durian, dia duduk makan durian 10 hari, sakit pula dia naya. Mana pilihlah hak mana. Berbaktilah kepada kedua ibu bapa kita. Paling-paling sekarang ni kita tak boleh nak balik kampung kan. Bagi orang yang tak boleh jumpa ibu bapa dia, maka bertanya khabar, mendoakan kepada kedua ibu bapa dia. Okey. Lah ni pos pun mudah dah. Boleh telefon dah. Food delivery pun ada. Duduk di kampung kita telefon. Okey. Tolong hantar ke mak saya begini. Lah ni Allah macam-macam. Kadang-kadang orang tu hantar, orang ni hantar penuh meja. Padahal dia duduk di kampung. Alhamdulillah. Pujilah Allah Azza wa Jalla. Jangan lupa kepada kenikmatan yang Allah bagi, kita balaslah dengan kesyukuran kepada Allah dengan menambahkan amal ibadat.
Ada juga berkait dengan hubungan kita sesama jiran tetangga. Masa inilah 10 awal bulan Zulhijjah, berbuat baik kepada jiran. Ada jiran-jiran yang kita mungkin dia ni kena kuarantin dekat rumah. Kita tolong beli untuk dia barang makanan, barang dapur, beli lauk dan seumpama dengannya. Bagi. Buat baik pada jiran. Mungkin ada yang kena kuarantin, tinggal anak-anak dia di rumah. Kita tolong jaga anak dia dan seumpama dengannya lah. Okey. Jadi berbuat baik kepada jiran. Ada lagi orang sakit kita pergi ziarah. Musim-musim lah ni ada orang gantung darah putih, kita pergi ziarah dia sakit ke macam mana. Cek dululah betul-betul. Sekarang ni musim darah putih ni ada juga orang ambil kesempatan. Kita pun nak kata pun tak kena. Mau puak yang ambil kesempatan ni ada semua. Dia ada yang mengambil kesempatan. Buat food bank pun habis ikat angkut satu kereta pergi. Rupa-rupanya kat rumah penuh stok beras. Dia kutip habis dekat food bank yang mana yang ada. Makan free, siapa yang tak nak kan. Tapi musim ni berbaktilah kepada jiran, orang susah. Tengoklah hak mana betul-betul susah tu. Dan kemuncak kepada 10 amalan. Amalan ini adalah berkorban. Kemuncaknya 10 Zulhijjah nanti semulalah ibadat korban. Berkorban kepada Allah Azza wa Jalla, mempersembahkan sembelihan. Kalau orang duduk Mekah tu dia boleh buat haji. Kita lah ni tahun ni tak ada haji lah. Walaupun ada yang dah kursus, ada yang dah injek vaksin dah, siap Pfizer lagi kerajaan bagi untuk jemaah haji ni. Tapi qadar Allah mentakdirkan kes meningkat tinggi, musim haji ni tak boleh nak pergi. Saudi pun hanya bagi kepada orang-orang tertentu yang 60,000 saja. Dia bagi kepada jemaah yang dah ada di dalam Arab Saudi. Daripada seluruh dunia lah dia ada kota. Dia pilih kota-kota tu 60,000 sahaja. Baik, dah kita tak boleh nak buat haji, kita duduk sini. Jangan buat Kaabah pula sini lah, kita tawah sini. Buat Kaabah ni pasal apa? Oleh kempunan tak lagi Mekah ni. Kita tawah kursus haji perdana hari itulah. Berat lagi dia pergi tawaf kubur. Tawaf kubur. Tawaf kubur ni tidak disyariatkan lah. Baik. Kelebihan yang kelima. Kelebihan 10 awal Zulhijjah dan beramal di dalamnya adalah merangkumi beramal pada malam hari. Siang pun beramal, malam pun beramal. Siang malam. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam-malamnya. Wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, dan demi 10 malam. Sehingga ada ulama yang mengafdalkan 10 awal Zulhijjah ni lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. Okey. Kerana Allah bersumpah dengan malam-malam 10 awal Zulhijjah. Ni akan tetapi khilaf di kalangan ni, akan tetapi 10 malam terakhir Ramadan adalah lebih utama kerana padanya terdapat malam Al-Qadar. Okey. Jadi pendapat Ibnu Hajar ni, saya ingat ni pendapat Ibnu Hajar dalam masalah membandingkan mana lebih afdal 10 awal Zulhijjah ataupun 10 akhir Ramadan, maka Ibnu Hajar menyebut 10 awal Zulhijjah lebih afdal pada siangnya berbanding siang Ramadan. Sedang malam 10 akhir Ramadan lebih afdal daripada malam 10 awal Zulhijjah. Kerana kita tengok amalan-amalan besar berhimpun di mana. Kalau 10 awal Zulhijjah, amalan besarnya berhimpun di siang hari. Seperti wukuf di Arafah. Seperti melontar jumrah. Nabi melontar waktu duha 10 awal Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Seperti menyembelih korban. Semua amalan-amalan ni dilakukan pada siang hari. Okay? Pada malam hari Nabi bermabit dan Nabi tidur. Pada malam hari Nabi bermabit dan Nabi tidur.
Adapun 10 akhir Ramadan, Nabi SAW mengetatkan ikatan kainnya. Nabi tidak bersama dengan isterinya. Dan Nabi menghidupkan malam-malamnya. Kerana apa? Kerana pada malam akhir Ramadan ada padanya malam Al-Qadar. Pun begitu, bukan bermaksud siang malamnya kita hanya ambil amalan siang je. Malam kita pun tidur. Tak. 10 akhir, 10 awal Zulhijjah ni, kita siang pun kita buat amal, malam pun kita buat amal. Jadi jangan tinggalkan. Kalau boleh berqiyamul lail, ajak anak-anak nak semayang dah. Qiyamul lail lepas isyak kita kata tak apalah, oleh kerana lepas isyak ni kita pun takut anak-anak pun tak bangun, sekalian kita pun tak bangun juga. Lepas isyak tu kita qiyamul lail dengan anak-anak. Sama seperti kita solat tarawih, tapi kita tak panggil tarawih lah, jangan panggil tarawih pula, munjung kita tarawih pula. Mari pula ustaz mana pula ajar tarawih pada 10 awal Zulhijjah ni. Tak, kita kata mendirikan malamnya perlu juga. Baca Quran, mendirikan siang dia dengan amalan, mendirikan malam dia pun. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 10 hari awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang lebih utama kerana terdapat di dalamnya Yaumun Nahar, hari menyembelih korban, Yaumu Arafah, hari Arafah, dan hari Tarwiyah, iaitu hari 8 Zulhijjah. Terhimpun pada 10 awal Zulhijjah ini beberapa ibadah agung yang tidak terdapat pada bulan yang lain, iaitulah ibadat haji, menyembelih korban, berpuasa dan bersedekah. Itu kata Al-Hafiz Ibn Hajar ataupun Ibn Rajab dalam Fathul Bari. Baik. 10 awal Zulhijjah juga merupakan ayyamul ma'lumatil mubarakat, iaitulah hari-hari yang diberkati, kerana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalamnya agar diperbanyakkan mengingatinya di atas rezeki yang dikurniakan darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Hajj ayat 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Jadi Allah Ta'ala sebut agar mereka mengingati Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari maklumat, hari-hari yang telah ditentukan, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi 10 awal yang dimaksudkan di sini ialah ayyamin ma'lumat, adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Allah Ta'ala suruh kita banyakkan berzikir di atas rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Kemudian Allah Ta'ala kata makanlah sebahagian dan infaklah sebahagian. Sebab tu bila kita korban, kita boleh bagi 1/3. 1/3 untuk kita makan, 1/3 untuk kita bagi kepada asnaf, orang fakir, dan 1/3 kita boleh bagi hadiah. Bagi siapa yang tidak fakir pun boleh bagi. Tapi kita punya bahagian, kita boleh makan dia 1/3. Jadi kalau kita nak bagi kat jiran-jiran kita yang tidak, yang memang ada kemampuan, boleh saja. Cuma anaknya hadis ni, ayat ni, so kita makan separuh, bagi separuh. Bagi separuh. Jadi bagi yang boleh berkemampuan, kena korbanlah sebagai tanda mengagungkan hari-hari ini, dia berkorban. Bagi yang mampulah. Mampu ni ada dua, satu mampu ada duit,
Yang kedua, mampu untuk melaksanakan korban. Tapi kalau tengok-tengok tak ada korban. Tak ada tempat nak korban. Lembu habis belaka dah. Kambing habis belaka dah. Ataupun kerajaan tak izinkan kita. Tempat-tempat tak mampu. Kita pula tak mampu nak korban sendiri. Dia setengah orang tu bila tak dia mampu, dia tak beli lembu kan besar. Dia pun beli kambing, dia sembelih kat rumah dia je. Nak sembelih sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Sembelih lah, tak ada masalah kan. Pasal dia sembelih hak kecil ni mungkin tak ramai orang lah. Dia kalau lembu ni kena gotong royong ramai bau itu kan. Jadi bagi yang ada kemampuan berkorban, korbanlah. Korban. Kerana apa? Ini tanda kesyukuran kita kepada Allah dan kita persembahkan sembelihan itu kepada Allah. Jangan cari yang murah. Orang kita ni cari murah. Cari hak mana paling murah? Korban di Kemboja apa 300.5. Korban di Mekah 400.5. 400.5 korban di Mekah. Saya ambil kesempatan ni nak pesanlah kawan-kawan duduk bagi tahu tu, kalau korban dekat Mekah tu mau bawah 400 ke 400.5 ke, baik tak payahlah. Tak payah. Sebab kat sana pun kita bimbang lah. Kita bimbang ada scammer. Tak bimbang ada scammer. Pasal apa? Kalau ikut pengalaman korban di Mekah ni, harga kambing dekat sana pun kita tengok kalau musim kat kambing dekat sembelihan tu 300.5 ataupun 400 dekat ladang dia. Nak upah sembelih lagi, nak apa semua lagi. Kemudian kalau di yang rasmi punya, kalau kita guna ejen rasmi kerajaan Saudi pun kat 600-700. Maknanya termasuk kos dia punya semua sekali. Tiba-tiba boleh jual pak kita ni 400.5. Dia nak ambil untung lagi, kemudian nak upah lagi. Kemudian ada seorang kawan saya tu, dia tanya orang dekat Mekah. Orang tu kata boleh nak ambil dengan harga 200 dengan syarat tak ambil daging. Dengan syarat tak ambil daging. Habis tu kalau kita nak ambil daging boleh ke tak? Kalau nak ambil daging kena harga 400 dia kata. Paling dekat dengan ni harga tu lah. Jadi dia harga ladang kena ambil banyak. Jadi dia kata kenapa 200 kalau tak nak ambil daging 400. Dia kata kemungkinan kita pun tak tahulah. Dia bimbang. Kenapa orang ni kalau kita ambil daging ambil 400, kalau kita tak ambil daging dia boleh jual dengan harga 200 lagi tu bagaimana? Takut dia lepas dia sembelih dia jual daging tu dengan harga 200. Dia dapatlah 400 sebab dia jual daging tu dengan harga 200. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tak tahu. Cumanya kawan-kawan dekat sana bagi nasihat tak perlulah. Ada orang yang berbicara hukum berkorban atau akikah di luar negara. Kita tak ada masalah. Boleh untuk berkorban. Boleh untuk berakikah di luar negara. Tak ada masalah. Tapi dalam situasi sekarang, kita juga ada orang ramai dekat negara kita yang memerlukan. Jadi, kita ambil dari sudut jiran yang terdekat itu lebih utama. Kalau ada orang susah di kawasan kita, korbanlah tempat kita. Walaupun mahal, tak apalah mahal. Allah Ta'ala akan nilai harta kita tu sebagai korban. Duit ni kalau kita tak korban pun habis juga. Betul tak? Masalah ni masa nak cari kambing, dia pergi cari kambing harga 300-400. Korban pun lembu kalau boleh 300.5. Waktu kita tengok telefon 300.5 tak pandang pun. Beli smartphone 1,500 pun tak pandang lagi. Nak harga 3,000 smartphone. Lepas tu tukar-tukar smartphone pula bak korban berkira. Kalau hak tak berkira tu tak apalah. Cuma kita katanya orang kita ni bak korban dia jadi trend cari mana yang paling murah. Kambing saya tanya dah. Kambing 1,000 kambing sekarang ni.
Ada yang 1,200 kambing seekor. Kalau tak mampu dengan lembu, beli kambing. Kambing kecil mudah, kira boleh lah. Kita bayang orang yang tak boleh korban. Kawan saya dekat dengan Maldives dulu, dia kata, kami mesti korban, sangat-sangat limited, tak boleh nak korban. Pasal apa? Kami tak ada ternakan. Ada banyak ikan, sebab dia kepulauan. Paling-paling ada ayam. Lembu ni memang jarang-jarang lah, dia kata. Kena bawa dengan kapal boleh masuk lembu. Dia kata kadang-kadang kita bila tengok tak boleh nak korban. Tak ada binatang untuk dikorbankan. Jadi kalau dalam kes tu tak apalah kalau dia nak korban di luar. Kita ni ada kelengkapan. Orang susah tempat kita. Bukan masalah hukum korban tempat luar tu tak boleh. Tapi isu dia ialah tempat kita pun ada orang yang memerlukan. Jadi afdalnya kita dahulukan yang dekat. Wa bidzil qurba kan. Wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Maksudnya dekat dengan kita tu lebih afdal. Baik. 10 hari awal Zulhijjah merupakan hari penutup kepada Ashhurul Ma'lumat, bulan-bulan haji yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musim haji adalah al-hajju ashhurum ma'lumat, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Bulan-bulan yang dimaklumi tersebut adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari awal Zulhijjah berdasarkan riwayat dari ramai para sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan selain mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah juga pandangan kebanyakan ulama tabi'in. Baik. Pada 10 hari awal Zulhijjah terdapat hari An-Nahar, iaitu hari Semelih. Ia juga merupakan hari Haji Akbar, merupakan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dinyatakan, inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Ta'ala ialah hari An-Nahar, kemudian hari Al-Qar, hari Qar. Hari An-Nahar ni 10. Kenapa dinamakan Nahar? Sebab Nahar ni semelih. 10 awal Zulhijjah ni, 10 hari 10 Zulhijjah ni dinamakan dengan macam-macam nama. Ada nama dia Hari Haji Akbar, kerana ibadat haji, amalan paling banyak hari itulah. Ada dinamakan Yaumu Idul Adha, hari raya Idul Adha, hari raya korban. Ada dinamakan Yaumur Ru'us. Yaumur Ru'us ni hari kepala-kepala. Dulu saya ingat hari kepala gondol, sebab kita pergi Mekah cukup kepala, rupanya tak. Yaumur Ru'us sebab kepala-kepala binatang yang gugur. Makna disembelih binatang, kepala-kepala tu gugur, makna dinamakan hari Yaumur Ru'us. Hari ni akan adalah puak-puak aktivis binatang menentang, ibarat padanya dia bukan menentang sembelihan, dia menentang ibadat. Sebab apa? Kalau dia betul-betul mentang sembelih, baik dia sembelih tu, orang menyeksa binatang lagi dahsyat. Industri dunia daging haram yang tidak sembelih tu, kalau kita tengok cara dia ketuk binatang nak suruh mati, ya Allah, seksa. Islam ni antara cara yang paling lembut untuk mematikan binatang ialah dengan menyembelih. Setengah tu guna karen, ketuk atas kepala binatang sampai pecah terkorok. Allahu Akbar. Islam tak ajar lagu tu. Islam ni supaya kita berlaku ihsan pada binatang.
Dia kata habis tu kalau berlaku ihsan kepada binatang, kenapa pergi sembelih? Tak payah sembelih ya. Kita berbuat ihsan kepada binatang, dalam masa yang sama kita berbuat ihsan kepada Tuhan punya binatang. Tuhan kita semua, itulah Allah Azza wa Jalla. Allah yang perintahkan kita supaya berkorban. Kalau tidak kerana perintah Allah, kita tak buat. Jadi daripada kita nak jaga binatang, kita nak jaga Allah lebih daripada binatang. Yang kamu ni nak jaga binatang lebih daripada Tuhan ni kenapa? Sayang kepada binatang sampai tak nak buat perintah Tuhan. Tak, kita nak agungkan Allah. Binatang ni kalau tak sembelih makan benda lain benda nyawa juga. Tak, Allah yang berikan. Jadi sebab tu kita kata kita taat kepada perintah Allah dengan cara yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Macam mana? Sembelih. Dan kita bukan bunuh binatang-binatang orang panggil secara rawak. Tak, ada lembu, kambing, kuda, unta, semua yang telah ditetapkan sebagai binatang yang dimakan. Bukan tiba-tiba nak pergi tangkap sembelih orang, sembelih binatang yang tak ada makna, sia-sia kita nak sembelih. Tak. Lepas tu sudah sembelih, daging tu pula dimuliakan, diberi makan kepada orang fakir, diberi percuma. Lepas tu orang kata, dia orang bantah daging sembelih untuk diberikan kepada orang miskin. Tapi dia tak bantah pun hak orang duk sembelih McD ke, McDonald ke, Subway ke, Burger King ke, hak gergasi-gergasi makanan dunia ni yang sembelih untuk dijual kepada orang-orang kaya. Tak. Tapi gitulah aktivis ni pelik sama ikut dia. Neraca dia tu bukan neraca agama, yang tu nak kata apa. Baik, yang ke-9. Kemudian hari Qar. Hari Qar ni hari 11, 12 dan 13. Hari Qar. Hari duduk. Hari sebelah lah. Dia panggil Hari Qar ni hari yang ke-11. 12, 13 tu 12 namakan nafar awal, 13 dinamakan hari nafar tsani. Melakukan amal soleh pada 10 awal Zulhijjah adalah sesuatu yang afdal atau paling utama berbanding hari-hari yang lain, kerana itu generasi as-salafus salih bersungguh-sungguh memperbanyakkan amalan ketaatan dan amalan soleh pada tempoh ini. Antara amal salih yang boleh diperbanyakkan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ialah: pertama, melaksanakan ibadah haji, terutamanya bila haji wajib lah. Yang kedua, memperbanyakkan zikir dalam setiap keadaan, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring, berjalan kaki maupun ketika berkenderaan. Yang ketiga, memperbanyakkan takbir, tahlil dan tahmid. Takbir, tahlil dan tahmid ni maknanya takbir kata Allahu Akbar, tahlil adalah kata la ilaha illallah, tahmid adalah kata alhamdulillah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zama 'indallahi wa la ahabba ilaihi fihinna al-'amalu min hadhihi al-ayyam, ayyamil 'ashar." فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْمِيدِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan yang lebih disukai di sisi Allah untuk dilakukan amalan soleh berbanding hari-hari ini, iaitu 10 hari awal Zulhijjah. Oleh itu, perbanyakkanlah di dalamnya tahmid, tahlil dan takbir. Yang kelima, menzahirkan laungan takbir. Bukan setakat takbir saja, menzahirkan dia. Laungan takbir bersama tasbih, tahmid dan tahlil di merata-rata tempat. Menzahirkan dia di merata tempat. Semua ini merupakan tunas yang disemai di dalam syurga. Ia juga merupakan perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'i, Maimun bin Mihran rahimahullah berkata,
adraktun nasa wa innahum la yukabbiruna fil ashar hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kathratiha wa yaqulu innan nasa qad naqasu fi tarkihim at-takbir. Kata Maimun bin Mihran, aku menemui ramai, yakni dari kalangan sahabat, dia tabi'in. Dia kata, aku menemui ramai dari kalangan sahabat. Sesungguhnya mereka benar-benar bertakbir pada 10 awal Zulhijjah. Sehingga aku dapat mengumpamakan laungan takbir mereka seperti ombak kerana banyaknya. Bunyi takbir tu seperti ombak, kuat dan bertalu-talu. Ombak macam mana? Bum, keluar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi senantiasa bunyi takbir. Dan ramai. Dan dia juga berkata, zaman tabi'in ni, adapun sekarang sesungguhnya orang ramai telah mengurangkan laungan takbir tersebut. Zaman kita tak bunyi langsung. Takbir zaman kita ni tak bunyi langsung. Bunyinya air raya je bunyi. 10 awal Zulhijjah tak bunyi langsung. Besok tengoklah macam mana. Sunyi je, syahdu je. Dalam TV pun tak bunyi, dalam radio pun tak bunyi, di rumah-rumah pun tak bunyi. Tak. Padahal kaset mudah. Pasang MP3 je takbir. Allahu Akbar, Allah boleh. Kita takbir. Radio pun tak takbir. Jadi kena pakak-pakak kempen lah supaya menggerakkan takbir. Kita duduk karantin ni, duduk karantin pula, duduk PKP ni, duduk di rumah banyak, isi masa dengan takbir. Nah, yang seterusnya, takbir pada 10 awal Zulhijjah terbahagi kepada 2. Pertama takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak dilakukan pada bermula 1 Zulhijjah. Besok dah mula dah, boleh takbir dah esok. Sehingga pada hari tasyrik yang ketiga, dilakukan dalam setiap waktu, keadaan dan tempat. Maknanya di pasar kita pergi, kita takbir, duduk di rumah pun kita takbir. Cumanya tidak diikat dengan solat. Takbir yang kedua muqayyad. Muqayyad ni diikat. Iaitulah takbir dilakukan setelah menunaikan salat fardu. Bermula selepas salat subuh 9 Zulhijjah. 9. Bukan 10 dah. 9 tu dah boleh takbir dah. Diikat dengan salat ni. Lepas salat subuh 9 Zulhijjah dah boleh takbir selepas salat. Zuhur takbir, asar takbir, maghrib takbir, isyak takbir. Sampai bila? Sampailah 13. Asar hari ke-13. Okey. Itu adalah takbir muqayyad. Jadi total semua sekali 10 campur 3, 13 hari. Daripada 1 sampai 13. Cuma 1 sampai 8 mutlak. Mutlak. Makna mutlak ni bila-bila masa tidak diikat waktu solat. Takbir pada 9, 10, 11, 12, 13 muqayyad. Muqayyad maknanya diikat dengan lepas solat. Boleh juga lepas daripada solat boleh takbir lagi. Bukan kata muqayyad tu maknanya lepas daripada tu dia boleh salat takbir mutlak. Kalau takbir mutlak maknanya saya salah dari sudut bahasa tadi. Takbir mutlak daripada 1 sampai 13. Semua takbir mutlak ni 1 sampai 13. Waktu mana-mana duduk pasal 1 sampai 13. Tambahan kepadanya ialah takbir muqayyad. Tambahan takbir muqayyad ialah 9 sampai 13. Baik. Lafaz takbir
Lafaz takbir raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tak perlu syahadu pun tak apa. Ni nak syahadu Allahu Akbar, Allah. Tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu, dia menggabungkan takbir, tahlil, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu takbir. La ilaha illallah, tu tahlil. Allahu Akbar, takbir lagi. Walillahil hamd, itu tahmid. Tapi kalau kita nak takbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh ya secara keumuman, sebab tidak ada lafaz yang sabit daripada Nabi SAW mengajar lafaz ni. Cuma yang ada adalah lafaz daripada sahabat, macam mana sahabat takbir, dan mereka meriwayatkan takbir sahabat menghimpunkan takbir dengan tahlil dengan tahmid sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada dua, ada tiga. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Baik. Yang ke seterusnya, memperbanyakkan puasa sunat, boleh. Sejak daripada hari satu boleh ke? Boleh. Sejak daripada satu pun boleh. Puasa sunat satu, 2, 3 boleh puasa sunat 10 hari. Boleh puasa sunat. 10 hari, 9 hari, sorry. Tersasul lagi. 9 hari, jangan 10. Sebab hari ke-10 haram puasa. Hari raya tak boleh puasa. 9 hari boleh puasa. Kemuncaknya ialah 9 hari Zulhijjah. Puasa khusus, kalau tak mampu puasa tiap-tiap hari, jangan lupa puasa 9 Zulhijjah. Satu hari itu kemuncak. Ia menghapuskan kesalahan dan dosa selama 2 tahun berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Puasa hari Arafah, aku harapkan Allah hapuskan dosa setahun sebelum dan setahun selepas. Mana diampunkan dosa selama 2 tahun. Dan ada anjuran supaya melatih ahli keluarga, ajak anak-anak kita sebagaimana kita ajak dia puasa Ramadan, maka kita ajak dia puasa Arafah. Okey. Di mana kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, aiqidhu khadamakum yastaharruna li sawmi aumi Arafah. Bangunkanlah ahli keluarga kamu agar mereka bersahur untuk puasa hari Arafah. Yang seterusnya, memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Ia merupakan pelaburan akhirat yang amat berharga. Demikian juga berusaha membaca Al-Quran dengan disertai dengan tadabbur dan tafahum. Kerana sesungguhnya Allah memberi ganjaran kepada mereka yang membaca Al-Quran satu huruf dengan 10 kali gandaan. Jadi 10 tu ganda hak biasa kerana Quran. Digandakan pula dengan gandaan biasa. Digandakan pula dengan kelebihan-kelebihan 10 awal Zulhijjah. Melakukan salat malam tanpa dikhususkan mana-mana malam daripada 10 malam Zulhijjah. Tiap-tiap ni salatlah 10 salat qiyamul lail, salat malam. Yang seterusnya, membaca istighfar. Banyakkanlah istighfar, minta ampun, terutamanya ketika waktu sahur, agar tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Yang ke-11, memperbanyakkan sedekah. Sedekah, kalau boleh 10 hari itu kita buat planning. Kita ada duit RM100 nak sedekah, RM10 sehari. RM10 hari ni, esok RM10. Setiap hari itu kita sedekah RM10, RM10, RM10. Kalau kita ada bajet RM500, kita bagi RM50, 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 RM50. Kalau kita ada bajet RM1000, kita bagi RM100. Tapi jangan, kalau ada sedekah, duit RM1000 tu je ada, mana lebih baik? Sembelih korban ke bagi sedekah? Kita kata sembelih korban.
lebih afdal, lebih utama, kerana korban adalah ibadat khusus, sedang sedekah adalah ibadat umum. Korban hanya berlaku pada hari ini, tak berlaku pada hari-hari yang lain. Sedekah boleh berlaku pada hari-hari yang lain. Okay? Jadi makna kalau kita ada kemampuan untuk korban, tak mampu untuk sedekah, dahulukan korban. Kalau kita ada korban kemudian ada lebihan duit untuk sedekah, bersedekahlah. Okey. Yang seterusnya, mendatangkan kegembiraan kepada orang-orang yang beriman dalam menjalinkan hubungan silaturrahim dan persaudaraan dengan membantu mereka yang memerlukan. Membuat makanan untuk mereka. Buat jamu ni, kena jamu. Jamu warna puasa. Kena jamu malam lah. Ataupun bagi kepada orang tak puasa. Kita puasa, kita bagi kepada orang yang susah, yang tak puasa. Kesemua ini termasuk dalam amalan salih yang wajar diperbanyakkan, terutamanya pada 10 awal Zulhijjah. Memenuhi keperluan atau meringankan urusan anak-anak jiran tetangga yang penjaga mereka pergi melaksanakan ibadat haji. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membantu mempersiapkan keperluan seorang yang melaksanakan haji atau menggantikan tempatnya, memerhatikan keluarganya, untuknya seperti pahala orang yang pergi melaksanakan haji tersebut tanpa dikurangkan sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Oh, jaga orang, anak-anak orang pergi haji ni besar pahala. Riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, dan Syekh Al-Albani menilai hadis ni sahih. Jadi kalau kita ambil hukum yang sama, Allahu Ta'ala alam, kalau kita ni orang pergi berjuang fi sabilillah, kita jaga keluarga dia, mudah-mudahan dapat pahala yang sama lah. Nah, sama juga kalau orang tu frontliner, anak dia tak ada orang nak jaga, kita tolong jaga anak frontliner, insya-Allah kita dapat pahala frontliner juga. Nah, kalau kita tak mampu jaga anak dia, kita hantar bekalan makanan, belanja. Mana rumah frontliner tu mak dia tak sempat masak pasal kerja banyak, kita pergi banyak belanja anak-anak dia makan, pasal mak dia duduk sibuk, duduk di hospital, duduk di mana frontliner kita tu, kita belanja dia makan. Kita belanja jaga anak-anak dia, bukan sebab duit dia tak ada, mungkin duit dia ada gaji dan sebagainya, tapi oleh kerana dia tak sempat nak carakan anak-anak dia, so kita bantu dia. Mudah-mudahanlah, wallahu ta'ala alam, dan semua orang-orang lain yang terlibat dengannya. Jadi baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-14 termasuk amalan salih yang wajar dilakukan 10 awal Zulhijjah ialah menjauhi dosa dan maksiat. Jangan buat saja, tinggal apa kena juga. Tinggal apa? Tinggalkan dosa dan tinggalkan maksiat. Terutamanya 10 hari awal Zulhijjah, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi kalau boleh 10 awal Zulhijjah ni, jangan duduk buat benda-benda yang tidak perlu kita buat. Sibukkan diri dengan amal ibadat, amal soleh dan sebagainya. Bercutilah daripada melakukan. Bercutilah. Kalau cuti tu maksudnya nak buat pula kalau lagu mana. Berhentilah kalau kita mampu, bertaubatlah kepada Allah daripada maksiat ni. Kalau boleh telefon tu cuti, telefon. Cuti Facebook tu cuti. Melainkan untuk share benda-benda yang berkebaikan lah. TikTok cuti TikTok. TikTok kita ni tak tahu TikTok lagu mana. Tengok kau TikTok dekat Allahu Akbar. Budak-budak muda dia tak main Facebook ni untuk orang tua. TikTok ni kat video duk main gedik-gedik dalam tu, apa, cutilah. Bercutilah dari TikTok. 10 hari ni
cuti daripada media. Pasal apa kita bimbang bila kita terlibat? Macam-macam lah kita tengok. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang dapat kita kongsikan sedikit daripada panduan 10 awal bulan Zulhijjah. Terima kasih kepada pihak Mufti, Jabatan Mufti Negeri Perlis di atas risalah yang hari ini kita kongsikan bersama. Pun begitu, banyak lagi risalah-risalah lain yang kita boleh kongsi kalau ada. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada semua daripada kita, agar Allah Ta'ala menganugerahkan kita dan mentaufikkan kita untuk melakukan amal salih sepanjang 10 awal bulan Zulhijjah ini, insya-Allah. Baik, itulah yang dapat kita kongsikan. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak baik daripada kelemahan saya, mohon dimaafkan dan mohon diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla sebarang kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.